وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية مسمى لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا وإلى الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم والظلم رب اشرح لنا سرنا ولساننا قال الشيخ المسلم نفعنا في الدارين. Atau dikatakan tiada dikenal sifat suatu yang bersifat malaikat apabila maujud. Atau dikatakan iaitu hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Dia khilaf di antara ulama pada mentafsirkan makna wujud. Ta'rif yang pertama sebelum pada ni katanya dan makna wujud itu iaitu yang tiada dapat diakal zat dengan ketiadaannya. Artinya tiada dikenal zat suatu malaikat apabila ada maujud. Malaikat zat itu ada. Jadi maknanya kena ada barulah kita kenal. Tidak ada kita tak kenal suatu benda. Maka itulah dikatakan wujud. Mengikut satu ta'rif, mengikut setengah ulama mentarifkan sifat wujud. Atau dikatakan yakni pada mentafsirkan makna wujud. Atau dikatakan yakni pada mentafsirkan makna wujud tiada dikenal sifat suatu tiada dikenal sifat suatu yang bersifat. Tiada dikenal sifat suatu sifat bagi suatu. Tiada dikenalkan sifat suatu ni sifat bagi suatu. Suatu ni suatu zat. Suatu tu yang bersifat, yang ada sifat, yang bersifat. Malaikat apabila ada maujud. Malaikat suatu itu maujud, ada. Malaikat apabila ada maujud, ni malaikat apabila suatu itu wujud, maujud, ada. Atau dikatakan tiada dikenal sifat. Tiada dikenal sifat kudrat masalah. Tiada dikenalkan sifat, masalah sifat tu sifat kudrat. Sifat suatu, sifat zat Allah. Tiada dikenal sifat suatu, kita katanya tiada dikenalkan sifat kudrat bagi zat Allah. Zat Allah tu bersifat dengan sifat kudrat. Itu mana yang bersifat. Tiada dikenalkan sifat suatu, maknanya misalan tiada dikenalkan sifat kudrat bagi zat Allah Ta'ala
yang mana zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, malaikat apabila ada maujud, malaikat apabila Allah itu ada. Kalau Allah tak ada, macam mana kita nak tahu kata dia ada kudrat, ada iradat? Seperti kita katanya, kalau seorang itu tidak ada. Kalau seorang itu tidak ada. Maka macam mana kita nak tahu kata dia lapar ke sekarang, dia kenyang ke sekarang? Tak boleh nak tahu. Dengan maknanya kita tahu kata dia lapar sekarang. Sebab belum makan lagi. Kita tahu kata dia ada. Tak boleh kita nak kenal, nak tahu katanya masin, sifat bagi garam. Malaikat garam itu ada. Kalau garam itu tidak ada, macam mana kita nak tahu kata dia manis ke dia masin? Maka itulah katanya wujud. Itu yang kedua, tak makna wujud yang ditafsirkan oleh setengah ulama. Atau dikatakan pada mentafsirkan makna wujud juga. Iaitu wujud hal. Hal tu ialah perkara yang menengahi di antara wujud, maujud dan ma'dum. Hal ialah perkara yang menengahi di antara maujud dan ma'dum. Kita maklum apabila sebut kata hal ini, maknanya berlaku di atas mazhab Imam Haramain dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani yang mana dan pengikut bagi keduanya. Yang mana mereka mengisbatkan hal. Mereka mengatakan bahawa perkara-perkara itu ada 4. Mereka mengatakan bahawasanya perkara-perkara itu ada 4. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari, hal. Maka wujud ini masuk di dalam hal. Bukan maujud, bukan ma'dum, bukan amrun i'tibari, bukan maujud, bukan ma'dum, bukan amrun i'tibari. Bahkan wujud tu hal. Ialah perkara yang menengahi di antara ada dan tiada. Sama juga dengan sifat ma'nawiyah. Sama juga dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah seperti kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan hingga seterusnya. Maka itu pun masuk dalam bagai hal juga. Maka wujud ni pun demikian juga hal. Ialah yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Hal yang wajib. Wujud-wujud ni apa dia? Suatu hal yang wajib. Suatu hal yang wajib. Yang mesti sabit. Yang wajib, yang mesti sabit, yang mesti sungguh. Yang wajib, yang mesti sungguh. Wajib sabit, wajib sungguh bagi zat. Sama ada zat itu zat yang qadim ke atau zat itu zat yang baru. Sama ada zat itu zat yang qadim atau zat itu yang baru. Jadi maknanya wujud ni suatu hal, suatu kelakuan yang wajib sabit bagi zat. Selama ada zat. Selama mana zat itu ada, selama ada zat, selama mana zat itu ada, selama mana zat itu ada, maka wujud ni mesti sabit bagi zat itu.
Apabila zat itu tak ada, maka wujud ternafi. Maka wujud pun habis. Jadi dia ikut zat. Selama mana zat tu ada, maka wujud ini wajib sabit di dia. Kalau zat itu tidak ada, kalau zat itu tidak ada, maka hal yang dikatakan wujud ni tidak ada. Contohnya kita lah. Contohnya kita, 100 tahun dulu bersifat ke tidak kita dengan wujud? Jawabnya tidak. Sebab apa? Sebab zat kita belum ada lagi. Sebab zat kita belum ada lagi. Apabila zat kita belum ada lagi, maka wujud tu belum sabit lagi. Tak sabit lagi, tak ada lagi lah kita katanya. Lepas tu lagi akan datang, kita katanya 100 tahun lagi akan datang. Zat misalan, 200 tahun lagi akan datang masalan. Zat kita akan tak ada. Apabila zat kita tak ada, badan kita ni tak ada, maka hal yang dikatakan wujud tadi, sifat wujud tu pun tak ada juga, ternafi juga. Jadi maknanya dia terikat dengan zat. Zat ada, dia sabit. Zat tak ada, dia ternafi. Nak cakap bagi senang nampaknya, zat ada, adalah wujud. Tapi begitulah. Zat itu tak ada lah wujud. Tapi wujud ni kita panggil sungguh, kita tak panggil ada. Itu maknanya suatu kelakuan hal, suatu kelakuan yang wajib bagi zat. Mesti sabit bagi zat. Tapi terikat dengan kata selama mana zat itu ada. Misalan kita, kalau orang tanya, kau ada adik ke tidak? Kau ada adik ke tidak? Kita jawab kata ada. Kita jawab kata ada. Kita jawab kata ada maknanya diri adik kita tu maujud. Maka sabitlah kelakuan yang dikatakan wujud tadi. Lagi tiada dikeranakan. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Maknanya dia tidak lazim daripada sesuatu. Tidak lazim, tidak jadi lazim bagi sesuatu. Tidak jadi lazim bagi sesuatu. Tidak dikerana dengan suatu kerana. Bersalah-salahan ma'nawiyah, yakni sifat ma'nawiyah. Bersalahan ma'nawiyah, yakni sifat ma'nawiyah. Maka bersalahan ma'nawiyah, kita tengok kat tepi, katanya qauluhu bersalah-salahan ma'nawiyah. Maka iaitu ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah, hal yang wajib bagi zat. Selama ada zat. Sakat tu sama dengan wujud. Makna bagi ta'rif, bagi sifat ma'nawiyah tu, sakat tu sama dengan sifat wujud. Hal yang wajib bagi zat, yang wajib sabit bagi zat, selama ada zat, selama mana zat itu ada, wajib. Padahal dikeranakan dengan suatu kerana. Mana diilatkan dengan suatu ilat. Dikeranakan dengan suatu kerana, mana dikeranakan dengan suatu ilat. Dengan maknanya dia ni lazim daripada sesuatu yang lain.
Dia ni lazim daripada suatu yang lain. Misal dianya seperti kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni satu hal yang wajib bagi zat yang bersifat dengan kudrat. Selama mana ada zat, wajiblah, sabitlah kaunuhu qadiran. Tengok. Maka bahwasanya kerana berdiri kudrat. Tengok. Kerana ia katanya maka bahwasanya kaunuhu qadiran. Kerana berdiri kudrat pada zat. Jadi maknanya sabit sifat kaunuhu qadiran kerana apa? Boleh tanya. Boleh kita nak kata kerana apa sabit sifat kaunuhu qadiran? Kerana ada kudrat pada zat Allah. Kerana ada zat, dengan kerana ada zat, dengan sebab dengan kerana ada zat, ada sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Kerana itulah sabit kaunuhu qadiran. Dengan maknanya kaunuhu qadiran tu lazim daripada sifat kudrat. Itu makna kata dikeranakan, adapun wujud tidak dikeranakan. Jadi maknanya sabit sifat wujud bukan kerana mana-mana. Sabit sifat wujud bagi zat tu bukan kerana mana-mana kerana, tidak. Adapun kaunuhu qadiran dan yang lain lagi daripada segala sifat ma'ani dikeranakan dengan suatu kerana. Tengoklah sifat kaunuhu qadiran. Sifat kaunuhu qadiran tu sabit, dia sabit oleh sifat kaunuhu qadiran kerana apa? Kerana ada zat, kerana ada sifat kudrat pada zat Allah. Dengan maknanya kalau kita katanya suatu zat lain daripada Allah tidak ada kudrat. Sekiranya kalau suatu zat itu lain pada zat Allah lah, tidak bersifat dengan sifat kudrat, tidak ada kudrat pada zat dia, maka tentu sama sekali tak sabitlah kaunuhu qadiran. Tengok, kita tengok pada kayu, pada batu. Ada ke tidak sifat kudrat pada kayu batu? Kita katanya tidak ada kudrat dan tidak ada kudrat pada kayu, pada batu. Maka dengan sebab tidak ada kudrat dan iradat pada kayu, pada batu, maka tak sabitlah kaunuhu qadiran di kayu batu. Begitu. Dan kaunuhu muridan. Dan kaunuhu muridan. Maka bahwasanya kaunuhu muridan tu kerana berdiri iradat pada zat. Kerana ada sifat iradat pada zat, kerana ada sifat kurat, dengan kerana ada sifat kud iradat di zat Allah, lalu itulah sabit oleh sifat kaunuhu muridan. Lalu tu sabitlah sifat kaunuhu muridan. Maka kalau kita tengok kayu batu, ada ke tidak sifat iradat pada dia? Tidak ada. Apabila tidak ada sifat iradat pada kayu batu, maka tak sabitlah kaunuhu muridan pada kayu batu itu. Demikianlah hingga akhir. Katalah sampai ke akhir. Sampai akhir sifat ma'nawiyah. Dan arti dikeranakan dengan satu kerana pada masalah sifat ma'nawiyah itu bahawasa sifat ma'nawiyah itu melazim ia bagi sifat ma'ani. Maknanya begitu. Dengan maknanya sifat ma'nawiyah melazim bagi sifat ma'ani. Apabila ada sifat ma'ani pada zat, sabitlah sifat kaunuhu, sifat ma'nawiyah. Itu makna melazim. Seperti kata tadi, ada, tak ada. Seperti kalau ada suatu benda di tengah panas,
adalah bayang. Kalau tidak ada suatu benda di tengah panas, cahaya matahari, tidak adalah bayangan-bayangan. Begitulah. Jadi seolah katanya bayang itu melazim akan benda. Apabila ada benda duduk dalam cahaya, matahari masalah adalah bayang. Kalau tak ada benda, tidak ada bayang. Penuh dengan cahaya matahari. Tidak ada teduh. Itu mana kata dikeranakan. Kalau mana dikeranakan melazim, itu dia lebih kurang dulu. Kerana kalau kita katanya kerana dengan lazim ni dia boleh bergilir, boleh bergilir ganti. Tengok kalau kita katanya pada adat. Pada adatnya kalau kita makan banyak, lazimnya pada adat kenyang. Lazim pada adat, bukan lazim pada akal. Apabila kita makan banyak, lazimnya pada adat kenyang. Lazim. Jadi kenyang tu dia berlaku jadi kenyang apabila ada makan. Ada makan banyak, adalah kenyang. Tak ada makan, tak adalah kenyang. Itu lazim malzum. Lepas tu kalau ilat kerana macam mana? Kalau kita kata kerana apa kau kenyang? Jawabnya kerana makan banyak. Dia pusingan benda sama. Cumanya kenapa? Kalau makan banyak lazimnya kenyang. Kalau mandi lazimnya basah. Kalau bakar angus. Itu angus lazim daripada bakar. Basah lazim daripada mandi. Lepas tu tanya balik, kenapa kau basah? Sebab saya mandi. Kerana apa benda ni hangus? Sebab dibakar. Begitu. Kerana lazim, pusing sama. Dia pusingan dia. Maka di sini, kerana apa sabit kaunuhu muridan? Sebab ada sifat iradat. Kerana ada sifat iradat pada zat. Itu kalau tanya kerana. Lazim daripada ada iradat pada zat lazim oleh kaunuhu muridan. Dan sifat ma'ani pula melazim bagi sifat ma'nawiyah. Dan sifat ma'ani pula melazim ia sifat ma'ani bagi sifat ma'nawiyah. Kenapa sabit kaunuhu muridan? Sebab ada kudrat. Ada kudrat, ada kaunuhu muridan. Dia tengok dia kata kerana berlazim-lazim antara keduanya. Kerana berlazim-lazim antara keduanya. Maknanya, bergila jadi lazim malzum. Sebab tu, macam makan banyak dengan kenyang. Dia makan banyak boleh jadi lazim. Kalau kita nak kata makan banyak tu lazim, kenyang tu malzum, boleh. Dan kita nak kata makan banyak tu malzum, kenyang tu lazim, boleh. Maknanya, di suatu perkara tu lazim pun dia, malzum pun dia. Tengok. Lazim daripada kita tengok seorang itu basah seluruh badan. Kita tahu kata, dia ni mandi. Mandi dengan air hujan pun, mandi dengan air sungai, katalah. Kita tengok dia mandi, basah tu. Lazim daripada mandi, basah. Lazim basah sekalian badan, seluruh badan. Lazim daripada basah seluruh badan tu kita panggil kata mandi.
Itu boleh bergilir. Bergilir jadi lazim, bergilir jadi malzum. Ikut dia kata di sini. Jadi kembali kepada masalah kitanya, wujud itu ialah suatu hal yang sabit bagi zat, tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi maknanya hal-hal ni ada dua bagai lah. Satu kelakuan, satu hal yang dikeranakan dengan suatu kerana, maka kena kepada sifat maknawiyah. Dan suatu hal lagi tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Satu hal lagi tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Maka kena kepada sifat wujud. Jadi maknanya sifat wujud dan sifat maknawiyah tepat sama, tepat berbeza di mana? Cuba kita fikir tengok. Wujud dan kaunuhu qadiran masalan. Sifat wujud dan sifat kaunuhu qadiran masalan, di mana tempat sama dua tu? Sifat wujud dan sifat kaunuhu qadiran ada tempat yang sama, ada tempat yang berbeza. Tempat yang berbeza, yang berlainan di antara wujud, tempat yang sama dulu. Perkara yang sama di antara wujud dan sifat wujud dan kaunuhu qadiran ialah sama-sama hal yang wajib bagi zat. Kan? Sama di situ. Wujud, hal yang wajib sabit bagi zat. Kaunuhu qadiran, hal yang wajib sabit bagi zat. Sama di situ. Tempat berlainnya, wujud tiada dikeranakan dengan suatu kerana, tidak jadi lazim daripada sesuatu. Adapun sifat kaunuhu qadiran, dia dikeranakan dengan suatu kerana, maknanya dia tu lazim daripada suatu perkara yang lain. Itu tempat berbezanya. Itulah tiga tafsir. Khilaf di antara ulama pada mentafsirkan makna wujud. Tetapi untuk nak lepas kita daripada hukum untuk nak lepas kita daripada wajib beriktikad dengan Allah Ta'ala itu ada, sekadar kita tahu Allah ada, Tuhan ada. Walaupun seorang itu tak faham, tak boleh nak cerita, tak boleh nak faham makna wujud sekalipun. Kalau tanya dia, Tuhan kau ada ke tidak? Dia jawab kata, memang mesti ada. Lepas tu kita tanya balik, apa makna kata ada? Apa makna bagi ada? Dia tak tahu nak jawab. Tilik kepada sah i'tikad, jawabnya dah sah, dah memadai. Walaupun dia tak pandai nak cerita. Kalau kita tanya apa makna wujud, tak tahu nak jawab. Kalau kita tekan dia, apa ada? Tuhan ada ke tidak? Dia jawab kata ada. Kita katanya apa ada? Bukan tak ada, dia kata. Dia tak tahu nak tafsirkan mana. Itu pun dah memadai. Tetapi kita bukan nak sekadar memadai, kita nak lebih banyak ilmu. Lalu tu nak tahu kepada ta'rif juga. Begitulah. Kemudian katanya, dan dalil ada Allah itu wujud segala makhluk ini. Ini sekadar dalil ijmal. Ini sekadar dalil ijmal. Mana dalil yang menunjuk di atas wajib ada Allah, ada Tuhan, mustahil tak ada. Mustahil tak ada Tuhan. Maka dalil dianya ada makhluk ini lah
ada makhluk inilah dalil yang menunjuk di atas wajib ada Allah. Dalil yang menunjuk atas wajib ada Allah. Sebab kita katanya makhluk, kerana apa boleh kata makhluk ini jadi dalil bagi ada Allah? Kenapa makhluk ini jadi dalil bagi ada Allah? Sebab kita tilik kepada makhluk ini asal dia ada ke tidak ada? Asal dia tidak ada. Asal dia tidak ada. Tilik kepada asal, kita asal tidak ada. Tetapi sekarang kita ada. Gitu. Asal kita tidak ada. Tapi sekarang kita ada. Maka asal tak ada, sekarang ada, maka itu adalah satu perubahan. Maka itu adalah satu perubahan. Berubah daripada kita ni, berubah daripada asal tak ada kepada ada sekarang. Maka setiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Nak berubah dengan sendiri tak diterimai oleh akal. Nak berubah dengan sendiri tidak diterima oleh akal. Setiap-tiap perubahan mesti kena ada yang mengubah. Maka soalnya, siapa yang mengubahkan kita daripada tak ada kepada ada? Mesti kena ada yang lain daripada kita. Mesti kena ada suatu zat yang amat kuasa yang mengubahkan daripada tak ada kepada ada. Maknanya, mestilah kita asalnya tidak ada, tiba-tiba sekarang kita ada. Mesti kena ada tukang yang membuatkan kita, yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Sebab tak boleh jadi kita daripada asal tak ada kepada ada, mesti maknanya asal tak ada sekarang jadi ada, maknanya tak dapat tidak kena ada suatu zat yang mengada, yang menjadikan kita. Kalau begitu, kalau tidak ada zat yang menjadikan kita, maka macam mana kita nak ada? Sebab itulah Allah jadi maknanya kita ni berhajat kepada yang menjadi. Maka yang menjadikan kita itulah ialah Tuhan. Sebab itulah kalau kita kata Allah itu asal, kalau kita kata Allah asal, Allah itu tidak ada. Kalau kita kata Tuhan kitanya asal tidak ada, tentu sama sekali dia berhajat kepada yang menjadi. Kalau kita katanya Tuhan kita baru. Kalau kita kata Tuhan kita itu baru, mesti kena ada yang menjadi macam kita lah. Sebab asalnya tak ada, nak berubah jadi ada, mesti kena ada yang mengadakan. Sebab tu apabila kita kata Allah Ta'ala ada dia, ada yang qadim tidak didului oleh tiada. Bukan asal tiada. Maka nak lagi ke kepada yang menjadikan Allah? Tidaklah. Sebab dia bukan asal tak ada. Sebab dia bukan asal tak ada. Sebab dia ni ada sedia kala lagi dah. Maka apabila kata dia ni ada pada sedia kala lagi dah, berajak ke tidak kepada yang menjadikan dia? Tak berajak. Sebab nak kepada yang mengada ni benda tak ada. Maka kita ni asal tak ada, naklah kepada ada yang menjadikan kita. Maka yang menjadikan kita itulah Tuhan kitanya. Itu cara kita mentakrirkan dalil. Itu panggil kata takrirkan dalil. Sekiranya kalau dapat mentakrirkan dalil, menghuraikan dalil, itu dikatakan orang itu dah pandai dalil tafsili. Kalau tak pandai, tak tahu, tak faham,
nak cakap keluar daripada mulut ni satu benda pula. Faham ke tidak? Nampak ke tidak dalam fikiran? Setengah orang tu nampak tetapi tak pandai nak cerita. Itu pun dah masuk kata orang yang pandai dalil tafsili. Cuma tak pandai nak cakap, nak cerita ke orang tak pandai. Tapi kalau dia tanya, kalau untuk diri dia, dia tahu. Sebab apa makhluk ini jadi dalil bagi ada Allah. Dia nampak dalam fikiran dia. Tu maknanya dia ada pandai dalil tafsir. Dia sifat bahasan sifat wujud dah habis di situ. Dan kedua kidam. Artinya arti kidam. Artinya maknanya daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu katanya sedia. Bahasa Arab katanya kidam, bahasa Melayu orang Arab panggil kidam, orang Melayu panggil sedia. Bukan tafsir makna. Tafsir makna tu di depan. Lawannya lawan sedia. Lawannya lawan sedia baharu. Lawan sedia ialah baharu. Mana perkara yang melawan ni bagi sedia tu ialah baharu. Dan arti sedia. Ni barulah makna dia. Ni baru makna dia. Dan arti sedia itu bahawasa Allah Ta'ala tiada permulaan bagi wujudnya, adanya, atau tiada mendahulu oleh Adam bagi wujudnya. Boleh kita tafsir dengan dua perkataan. Boleh kita tafsirkan makna kidam dengan dua, boleh kita nak tafsirkan makna sedia itu dengan dua perkataan. Dua ta'rif. Satunya bahawa Allah Ta'ala tiada permulaan bagi wujud. Itu nak kata begitu pun boleh untuk nak tafsir makna sedia. Ataunya kita nak kata begini pun boleh juga. Atau tiada mendulu oleh Adam bagi wujudnya. Dua-dua tu maksudnya sama. Dua-dua tafsir itu sama saja. Semuanya berlainan pada cakapan. Berlainan pada cakapan tetapi maksudnya sama. Katanya bahawasa yang pertama dia kata artis dia bahwasanya Allah Ta'ala itu bahwasanya Allah Ta'ala tiada permulaan bagi wujudnya, wujud Allah. Ini susah nak faham kalau kita pusing sikit. Kita pusing, kita kata tiada permulaan bagi wujud Allah. Kita pusing begitu. Senang sikit nak faham. Kita kata tiada permulaan, bahawasa Allah tiada permulaan bagi wujudnya. Kita pusing katanya tiada permulaan bagi wujudnya. Tidak ada permulaan bagi wujud. Itu dikatakan boleh. Itu sedia tu apa dia?
Sedia ni apa dia? Sedia tiada permulaan bagi wujud. Tiada permulaan bagi wujud. Nah, itu sedia lah. Sedia tu apa dia? Tiada permulaan bagi wujud. Tiada permulaan bagi wujud. Uh, maknanya tiada permulaan bagi wujud. Bagi ada. Mulai ada. Menafikan sabit permulaan bagi wujud. Sedia ni maknanya tiada permulaan bagi wujud. Mana menafikan permulaan bagi wujud. Menafikan permulaan bagi wujud. Jadi kita nak panggil mulai permulaan tu belum nak mulai lain daripada kita mulai. Maksudnya tengok kalau kita katanya kalau kita cakap katanya saya baru nak mulai belajar. Saya baru mulai belajar pada hari ini saja. Saya baru mulai belajar pada tahun ini saja. Kita katanya sekarang di dalam belajar lah. Sebab dia dah mulai. Tapi belum pada nak mulai, dia dalam keadaan mana? Tak belajar. Kan? Tak belajar. Sebab tu jadi maknanya kalau kata mulai ada permulaan bagi wujud, belum pada nak mulai ada wujud, apa hukum? Apa nak kata? Tidak ada. Sebab makna kata permulaan belum pada mulai, dengan selepas mulai tu dia akan melawan ni. Seolah kita katanya permulaan tu pagar, dinding masalah. Sebelah sana dengan sebelah sini dia berlawanan. Tengok kalau kita cakap katanya saya baru mulai belajar pada tahun ini saja. Maknanya sekarang maknanya di dalam belajar. Mana belum pada tahun ni tidak belajar. Belajar dengan tidak belajar berlawanlah dua itu. Kita katanya saya baru kita kata baru contohnya kita belum pada ni tidak ada rumah sendiri. Tidak ada rumah sendiri sebab belum beli lagi atau belum dibinakan lagi. Maka kalau kita jawab, kalau orang tanya kata kau ada bila ada rumahnya? Kita jawab kata saya baru ada rumah pada tahun ini saja. Maknanya faham daripada kata mulai ada rumah sendiri pada tahun ini saja. Fahamnya belum pada tahun ni tidak ada rumah sendiri. Hanya sewa rumah orang saja. Maka di sini pun maknanya maknanya seolah katanya permulaan tu dinding sebelah sana lain, sebelah sini lain, berlawanan. Maka kalau kita katanya ada permulaan bagi wujud, belum nak mulai wujud Allah, Allah dalam keadaan mana? Tak ada. Tak ada. Faham gitu? Bagi faham betul-betul, kita katanya ada permulaan sabit permulaan bagi wujud Allah. Kita kata mulai ada Allah. Belum nak ada, tiada. Belum pada nak mulai ada, dia tiada. Kalau begitu,
Ada dan tiada mana dulu? Yang mana dulu? Ada dengan tiada, yang mana yang dulu, yang mana yang kemudian? Jawabnya, tiada itulah dulu, ada ni yang kemudian. Gitu. Ha. Tiada dulu. Selepas pada tiada, ada. Ha. Tiada, habis tiada, mulai ada. Gitu ya. Ha. Maka sama ke tidak dengan makna yang kedua? Tiada mendulu oleh Adam bagi wujud. Sama. Sebab kalau kita katanya ada permulaan bagi wujud. Maknanya belum nak wujud, dia tiada. Belum pada nak wujud, dia tidak ada. Tetapi sedia ni apa makna sedia? Tidak ada permulaan bagi wujud. Apabila tidak ada permulaan bagi wujud, maknanya wujud dia tidak dimulai, tidak didului oleh Adam. Sebab kalau ada permulaan bagi wujud, belum nak wujud dia tiada. Tiada, habis tu ada. Begitu kan jadi kan. Tiada, habis tiada, naik, ada. Sama ke tidak dengan katanya? Kalau sedia makna apa? Maknanya, tak boleh kata tak ada, belum pada ada kan. Tidak didului oleh tiada bagi ada. Tu makna kata takrif yang kedua, tiada mendulu oleh Adam bagi wujud. Kenapa tidak mendului oleh Adam bagi wujud? Sebab wujud dia tidak ada permulaan. Sebab tiada ada permulaan bagi wujud. Kalau ada permulaan, tentulah belum pada nak wujud dia tiada. Tiada, lepas pada tiada, ada. Tetapi tiada permulaan, maknanya tak ada. Maknanya tidak mendulu oleh tak ada bagi wujud. Mana ada dia bukan asalnya tak ada. Bukan ada sedia kala. Itulah maksud katanya. Mana bagi kata sedia. Tiada permulaan bagi wujud. Tiada mendulu oleh Adam bagi wujud. Itu makna kata kidam. Itu makna kata sedia. Begitulah. Kita untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dan dalil kidam. Itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا عمالنا